Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi keadaan konflik sebab live saya pagi tadi memanggil saya untuk buat live lagi sekali tuan-tuan, untuk terang bagi faham. Tuan-tuan kena faham dah ni, jangan buat kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memanggil salam. Jadi sekejap saya nak buat live. Jadi tuan-tuan kena fahami betul-betul konflik Rohingya. Tuan-tuan boleh pergi ke United Nations Library ataupun Human Rights Watch untuk tuan-tuan baca apakah sebenarnya yang berlaku. Jadi baru tuan-tuan akan faham. Saya tak mau pergi ke pulau tu lagi. Saya nak cerita serba sedikit daripada segi sejarah. Rakhine bukanlah tanah asal usul mereka. Rakhine bukan tanah asal usul mereka. Jadi kalau kita tengok di dalam konflik Rohingya, kalau kita tengok di dalam laporannya menyebut bahawa etnik Rohingya ini adalah salah satu, dekat sini dia tulis mazhab, tapi dia lebih kurang salah satu etnik, salah satu etnik yang berasalnya daripada Benggala Timur Pakistan. Dipanggil Benggala Timur Pakistan. Benggala Timur Pakistan ni sekarang ini dikenali sebagai Bangladesh. Macam kawan saya Izzat Syafiq Mokhtar tu, dia main daripada Bangladesh kan. Sekejap, lawak sekejap lah. Okay semua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Jadi mereka ini ada asal usul mereka datang daripada Benggala Timur Pakistan ataupun dikenali sebagai Bangladesh masa kini. Jadi mereka lari daripada peperangan pada waktu itu untuk berlindung. Mereka berlindung di Burma ataupun dikenali sebagai Myanmar kini hari. Jadi mereka berlindung di satu tempat yang bernama sebagai Rakhine Buddha. Rakhine Buddha. Jadi macam mana mereka boleh dapat Rakhine ni? Mereka dapat Rakhine ni melalui perjanjian 1948 pada Perang Dunia Kedua di antara Buddha Rakhine dan juga Muslim Rohingya dengan British. Jadi mereka telah membuat perjanjian dengan British, apabila mereka bersekutu untuk melawan penduduk setempat iaitu Rakhine Buddha, mereka British akan memberi balasan kepada mereka iaitu wilayah Rakhine. Jadi maka selepas British mendominasi Burma pada ketika itu, maka mereka pun mendapat tempat. Jadi selepas pada itu tuan-tuan, selepas pada itu apabila Burma menukar kepada bentuk pemerintahan yang baru, mereka menolak kewarga negaraan Rohingya. Jadi dekat sini kita tahu siapa yang bertanggungjawab. Jadi di dalam United Nations mereka membincangkan siapa yang bertanggungjawab untuk mengambil ataupun menjaga Rohingya ni. Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok di dalam laporan United Nations yang bertarikh pada bulan apa ni? Pada 5 hari bulan April tahun 2020 yang ditulis oleh Ahmed Foyes. Dia mengatakan program untuk mereka balik ke Bangladesh adalah program yang dipanggil sebagai return home atau pulang ke rumah. Kerana itu adalah tanah asal mereka. Bangladesh adalah tanah asal bagi Rohingya. Sebab itu program itu dipanggil sebagai program pulang ke rumah. Ataupun dipanggil sebagai return home program. Jadi dia orang balik ke Bangladesh. Jadi apabila kita menerangkan tentang pulau yang dipanggil sebagai Basan Char, jadi kerajaan Bangladesh tidak dapat menerima, bukan pada peringkat awalnya memang menerima mereka untuk duduk di Bangladesh. Tetapi apabila mereka duduk di Bangladesh, jadi macam mana berlakunya apabila mereka duduk di Malaysia? Keningkatan indeks jenayah, lepas tu berlakunya kes rogol, berlakunya gejala militan, dadah dan sebagainya. Sebab itu kerajaan Bangladesh tidak dapat lagi menampung mereka ini. Dan itu kena tahu kenapa Bangladesh nak bagi kat mereka satu pulau yang dipanggil sebagai Basan Char. Sebab Bangladesh tidak dapat menampung lagi mereka ni. Sebab mereka terlampau ramai. Berapa juta di Bangladesh, mereka ni menimbulkan pelbagai masalah. Sehingga
rakyat Bangladesh sendiri yang duduk di Bangladesh tidak mendapat tempat yang sepatutnya. Jadi nak kena tumpu kepada mereka ni. Sebab itulah Bangladesh bagi pulau kepada mereka. Ya, betul. Macam tuan-tuan semua komen, betul. Saya tidak nafikan. Memang pada peringkat awal bukan sahaja kata Rohingya, tetapi semua bangsa-bangsa bersatu, dia panggil sebagai human right watch ni, dipanggil bangsa-bangsa bersatu dan kemanusiaan ni lah. Dan juga negara-negara OIC mengecam tindakan Bangladesh untuk menghantar Rohingya ke Pulau Bhasanchar. Sebab apa mereka mengecam? Sebab tu saya suruh tuan-tuan baca. Ini saya nak kena cerita daripada satu-satu jam, tuan-tuan. Esok nak puasa dah. Jam lah. Jadi orang kata apa? Pada tahun 26 Januari tahun 2017, apabila pertama kali dibentangkan surat kertas kerja daripada pemerintah Bangladesh pada ketika itu untuk menghantar rakyat Rohingya ke pulau bernama Bhasanchar. Dan pada waktu itu Human Rights Watch mengecam tindakan itu dengan memanggil bahawa ini adalah bencana kemanusiaan di dalam tindakannya, tindakan untuk membawa bencana kemanusiaan. Sebab apa? Sebab pada ketika itu apabila dikaji, pulau ini sebenarnya terbentuk terbentuk daripada lumpur Himalaya. Terbentuk akibat daripada lumpur Himalaya. Dan kalau nak pergi letak saja mereka di pulau itu, merisikokan. Sebab pulau ini dia akan tenggelam. Pulau ini dia duduk di bawah ayak. Dia duduk di bawah ayak apabila sampai musim monsun. Seluruh dunia pada waktu itu mengecam tindakan Bangladesh. Tetapi apa? Sebab itu kita kena baca. Kenapa dijadikan perumahan di situ juga? Oleh kerana daripada situ terbentuknya satu projek dipanggil sebagai projek Arayan 3. Di dalam projek Arayan 3 inilah yang pada mulanya mereka menambah ketinggian pulau itu adalah di paras air 2.7 meter paras air. Kerajaan Bangladesh oleh kerana rakyat mereka, Rohingya ni rakyat mereka lah, tapi mereka tak iktiraf. Sebab apa? Dia lari daripada peperangan dulu. Jadi mereka mengeluarkan duit pada waktu itu lebih kurang 395 juta taka, iaitu 15 juta untuk tambak pulau tu. Jadi tuan-tuan, macam dekat Singapura, kalau tuan-tuan tengok berapa saiz sebenar Singapura, saiz sebenar Singapura hanya kecil je. Jadi semua pulau mereka tambak untuk membesarkan. Jadi teknologi penambakan ini dipakai menelan belanja sehingga ke 250 juta. Sehingga ke 250 juta. Kalau tuan-tuan tengok, saya dah post kat dalam Facebook saya. Sekejap, saya nak buka lambat. Tuan-tuan tengok plan yang saya bagi. Sebab tu saya suruh tengok plan yang saya bagi tu. Plan tu yang mereka buat siap ada dengan helipad, sistem pengairan banjir dan sebagainya untuk mengelakkan daripada pulau itu tenggelam. Untuk mengelakkan daripada pulau itu tenggelam. Okey. Ada orang report keluar hate speech. Hate speech. Saya dah kena hate speech dah tuan-tuan. Orang semua pakat report saja, tapi tak apalah. Sebab apa? Mereka cuba untuk menutup keadaan yang sebenar. Ni baru report pula tuan-tuan. Baru report tentang plan yang saya tunjuk. Bila saya buka je keluar hate speech. Okey tuan-tuan, apa projek yang dia buat? Kalau tuan-tuan tengok, dia ada banyak plan. Plan ni saya dapat dari mana? Tuan-tuan boleh tengok dekat Google, boleh dekat United Nations boleh. Okey, apa yang mereka buat di Pulau Bhasanchar ni? Okey, kalau tuan-tuan tengok, dia ada helipad, dia ada flood barrier. Dia ada dinding untuk menahan daripada berlakunya banjir. Lepas tu dibuat oleh engineer daripada China dan juga Britain sepanjang 13 km. Lepas tu dia buat apa lagi? Dia buat 12 building dengan cyclone shelter. Siap ada kolam lagi. Siap ada kolam mandi lagi. Di tengah-tengah bangunan tu ada kolam. Facility dia. Lepas tu dibuat daripada apa lagi? Kalau tuan-tuan tengok, dia ada embankment dengan offshore structure untuk nak proses untuk nak halang daripada dia ada tembok pemecah ombak lah. Boleh dikatakan dia ada tembok pemecah ombak. Lepas tu dia bina rumah pula dengan ketinggian berapa? Dengan ketinggian lebih daripada 4 meter. Kalau tuan-tuan tengok, projek ini menelan belanja sehingga USD 280 juta. USD 280 juta untuk buat satu pulau yang mana untuk penempatan golongan Rohingya ni.
Bukan sikit tuan-tuan. 280 juta USD tuan-tuan darab dengan 4. Berapa? Nak bagi satu penduduk kat mereka. Nak bagi satu kependudukan kat mereka. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok. Sehingga 23 Mac. Mereka, kerajaan Bangladesh, menyeru supaya mereka ini menyertai program pulang ke rumah. Dengan cara masuk ke pulau tu. Tapi mereka menolak. Pulau, okey tuan-tuan, dia bagi alasan apa? Orang kata apa dalam komen saya tadi? Pulau ni berkemungkinan besar untuk tenggelam. Sebab tak ada siapa boleh iktiraf kata dia tenggelam ataupun tak. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak laporan yang mengatakan bahawa Pulau Pinang, Langkawi ataupun Singapura tidak akan tenggelam? Tiada dunia yang berani menjamin bahawa pulau takkan tenggelam. Sebab apa? Apabila semua dunia bersetuju bahawa bila sampai tempoh masa, suatu masa nanti, kutub Antartika akan mencair. Apabila kutub Antartika itu mencair, maka air laut akan meningkat. Pada waktu itu, kebanyakan pulau-pulau akan tenggelam. Sebab itu, tak ada mana-mana orang di dunia ni yang boleh jamin bahawa ada pulau boleh tenggelam ataupun tak boleh tenggelam. Jadi mereka minta jaminan bahawa pulau tu takkan tenggelam sampai bila-bila. Mana boleh tuan-tuan? Siapa yang berani bagi jaminan? Tuan-tuan pergi tanya, siapa yang boleh jamin bahawa Pulau Pinang takkan tenggelam? Tak ada orang berani jamin kata Pulau Pinang takkan tenggelam. Ada orang jamin bahawa Pulau Langkawi takkan kena tsunami, takkan tenggelam. Mana ada satu orang di dunia hak boleh buat jaminan macam tu. Jadi Rohingya minta jaminan bahawa sampai bila-bila pulau tu takkan tenggelam. Nampak dia orang punya permainan. Gila tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi kaji dekat mana-mana berkaitan dengan mana-mana pulau pun, penempatan. Kalau macam tu tuan-tuan, kita ambil orang yang mana diletakkan di pulau mana, saya lupa dah. Kemboja, letak mana, pulau mana, Vietnam, letak di pulau mana, di Terengganu. Ada tak dia kata, boleh tak jamin bahawa pulau ni takkan tenggelam? Takkan. Benda ni tak masuk di akal tuan-tuan. Sedangkan dikeluar dalam laporan United Nations bahawa this is insane. Tak masuk akal. Mana ada dunia boleh jamin bahawa pulau tenggelam tak tenggelam? Tuan-tuan berani jamin? Tapi teknologi fasiliti semua ni. Apa benda lagi yang dia orang minta? Dia orang minta adalah satu sistem pertahanan. Satu sistem pertahanan daripada segi perairan dan juga ketenteraan. Dekat situ. Saya nak tanya tuan-tuan, negara mana yang iktiraf mereka nak bagi situ? Orang dah bina hampir 250 juta USD nak bagi mereka duduk. Lepas tu dia minta pula macam-macam. Lepas tu dia minta pula jaminan daripada segi makanan dan sebagainya. Tuan-tuan, orang dah buat fasiliti. Hang boleh pergi jadi nelayan. Hang boleh menternak. Rumah dah ada. Komplek pejabat dah ada. Apa lagi yang hang nak? Hang tak perlu nak buat rumah apa dah. Semua dah ada dah kat sana. Hang boleh buat negara hang sendiri di sana. Dipanggil sebagai negara Rohingya pun boleh. Tak ada siapa nak kacau. Kenapa tak mau pergi? Mereka saja tuan-tuan. Dan mereka meminta kepada United Nations supaya mengiktiraf negara ketiga untuk mengambil mereka sebagai rakyat. Tapi bila mereka main Malaysia, mereka kata, tunggu untuk balik ke Myanmar. Myanmar takkan terima mereka. Kalau tuan-tuan baca konflik Rohingya sampai mati, Myanmar takkan iktiraf mereka sebab mereka ni tak ada salah silah dalam Myanmar. Mereka ini pelarian perang di teluk, pelarian perang apa dia panggil? Pelarian perang Benggala Timur Pakistan, itu pada zaman Mujahidin, yang mereka ni lari. Mereka lari berperang sehingga kejatuhan para Mujahidin. Kepada sebahagian besar mereka menyerah kepada pasukan pemerintah. Mereka lari minta perlindungan dengan Burma. Mereka bukan rakyat Burma, mereka adalah rakyat Bangladesh. Benggala Timur Pakistan ni dikenali sebagai Bangladesh. Mereka rakyat Bangladesh. Sebab tu sampai bila-bila pun Myanmar takkan terima mereka. Sebab apa Myanmar takkan terima mereka? Antaranya adalah mereka telah membuat satu perjanjian untuk menindas agama lain. Mereka buat perjanjian dengan British pada waktu itu. Sekiranya mereka membantu British di dalam konflik Perang Dunia Kedua di antara Burma dan British, British kena bagi kepada mereka Rakhine. Rakhine State ni asalnya di dalam sejarah dipanggil sebagai Rakhine Buddha. Mereka minta British istiraf menjadikan sebagai Rakhine State of Rohingya.
Jadi apabila bertukar pemerintahan yang baru, kerajaan Burma tak mau mereka ni, kerajaan Myanmar tak mau. Memang dia takkan boleh dah balik ke Myanmar sampai bila-bila. Jadi semua orang bersetuju kat mana dia kena balik. Dia kena balik pergi dekat Bangladesh. Sebab tu tempat asal dia. Sebab itu United Nations melaporkan bahawa program kembali ke rumah. Sebab itu adalah tanah asal mereka. Tuan-tuan kena tahu sebab tu. Tapi dia tak mau balik. Dia tak mau balik ke Bangladesh. Dia nak minta dengan United Nations untuk bagi satu negara ketiga yang boleh mengiktiraf mereka sebagai rakyat. Negara ketiga yang dia maksudkan adalah negara yang dah maju. Sebagai contohnya Malaysia. Dia nak main duduk di Malaysia supaya dapat iktiraf dia sebagai rakyat di Malaysia. Mana boleh? Sebab itulah kena faham. Orang yang nak menyokong Rohingya ni kena faham kedudukan, kena baca dalam laporan United Nations, kena baca dalam laporan OIC. Saya bukan nak tipu tuan-tuan. Saya bukan saja nak buat anaya kat mereka. Tetapi mereka dah ada semua fasiliti lengkap. Pulau itu, ada orang komen saya tanya, apa jaminan kata pulau ni takkan tenggelam? Hang bodoh ke apa? Mana ada satu pulau di dunia yang orang pergi jamin takkan tenggelam? Australia ada orang jamin takkan tenggelam. Australia pun dalam laporan dunia, apabila ais di kutub mencair, pertama sekali berapa persen daripada Australia akan tenggelam. Semua pulau akan tenggelam. Mana ada pulau hak takkan tenggelam? Dia nak minta jaminan, suruh buat jaminan, kata pulau tu takkan tenggelam. Bodoh ke apa? Tuan-tuan tengok orang rakyat di Pulau Panyi. Sehingga kini, mana ada fasiliti bagi mereka punya ni? 250 juta USD tuan-tuan nak buat fasiliti tu untuk mereka. Berapa banyak ni? 280 juta USD telah dibelanjakan oleh kerajaan Bangladesh dengan kerjasama bangsa-bangsa bersatu dan OIC untuk menyediakan fasiliti lengkap kepada mereka. Sehingga siap pada tahun Disember 2019, sehingga kini hari mereka tak nak masuk pulau tu. Tak ada orang di pulau tu. Siapa mereka tak mau masuk di pulau tu? Tu tuan-tuan kena faham. Jangan kecam kita. Jangan kecam ikut suka. Kena tahu kedudukan. Mereka dapat segala-galanya. Tapi mereka tak mau. Mereka tak mau bekerja. Mereka tak mau bertani. Mereka tak mau jadi peladang. Mereka tak mau jadi nelayan. Mereka tahu nak kerja. Nak kerja standard. Nak buat wiring. Nak buat apa lagi? Nak kerja. Nak jadi kontraktor. Main di Malaysia jadi kontraktor. Pergi beli dekat supermarket dan sebagainya. Semua tu boleh dilakukan. Bangunkan tempat. Tempat tu dah bangun dah. Dah bangun dah. Hampir duduk situ ramai-ramai. Hampa buatlah hampa punya sistem politik sendiri. Hidupkan. Tapi masalahnya, bangsa Rohingya ni tuan-tuan, bangsa yang paling lahanat di dunia. Bangsa yang paling cilaka di dunia, yang tidak reti bersyukur. Mereka tak mau berusaha. Mereka nak semua tersedia kat mereka. Mereka nak, mereka dah hidup selesa dengan bantuan berpuluh tahun. Orang pergi hantar beras, orang pergi bagi ni. Mereka dah biasa macam tu. Tak lihat. Kejut lah. Minta maaf tuan-tuan, saya terlampau marah saya tersebut perkataan lahanat tadi. Tak boleh sebut kerja, tak boleh sebut perkataan lahanat tu. Minta maaf tuan. Apa jadi dekat pulau tu lah ni, jadi tinggal. Habis duit buat pulau tu untuk mereka, tapi mereka tak mau pergi duduk. Law ni hak mana sokong Rohingya ni hantar pergi duduk sekali. Dengan NGO. Tuan-tuan, masuk dalam radio TV. Di dalam bernama radio. Bila wartawan tanya, tahu tak ada satu pulau diletak untuk meletakkan golongan Myanmar ni? Tak tahu. Itu pun jangan. Ni bila post kat FB, saya baru hantar tadi mesej. Saya Perli lah, Presiden NGO hak support Rohingya dulu ni. Saya hantar kat dalam WhatsApp. Dia kata, ada pulau lah. Dia pun tak tahu. Kata ada pulau dah bagi kat depan. Dia pun kata baru nak buat cadangan suruh bagi pulau di Malaysia. Nak bagi pulau apa di Malaysia? Tu kena faham tuan-tuan. Hak mana duk support ni? Kebanyakan yang perempuan. Awak suka sangat kan kat lelaki Rohingya? Duk bantai kita dalam inbox dan sebagainya. Kita lagi handsome pada Rohingya.
Duk tengok kalau buka tu dengan remoy tak remoy semua cukup. Kan kita lagi handsome dah Rohingya, nak sokong Rohingya. Nak ambil anak angkat lah apa. Kalau mereka ni pelindungan perang tuan-tuan, tak ada masalah hantar mai anak bini depa ya, depa berjuang perang. Ini dak. Ini hak laki lari lebih daripada perempuan. Hak laki lari lebih daripada perempuan. Depa suka bau bawang. Kan Tuan-tuan tahu masuk dalam berita Pulau Langkawi tu, apa nama? Pulau Malut. Malut ke apa nama? Sampai orang kampung tak boleh masuk. Mula-mula 3 biji rumah lah ni jadi pulau tu harta benda depa. Padahal depa pelarian. Orang kampung masuk pun tak boleh. Ada dengar cerita kata pegawai polis masuk dalam tu, seorang pegawai polis boleh bunuh dalam tu. Halo ya bang, saya apa handsome juga. Kan jelas padat dan mantap. Terima kasih. Kena faham. Banyak bawa bala. Kan mana boleh bagi tanah kita tu Nur Ismail. Kena faham. Kena faham kedudukannya. Mereka ini rakyat Bangladesh. Tetapi Bangladesh tak iktiraf mereka lah. Tapi pada usulnya daripada sejarah mereka ni adalah rakyat Bangladesh. Mereka lari. Mereka lari. Mereka lari mereka buat taik di Burma. Jadi Bangladesh dah terima mereka dah. Bangladesh terima mereka sampai jadi malapetaka Bangladesh. Sampai kena pitak di pulau. Kalau mereka tak buat malapetaka, mereka duduk di Bangladesh elok lah. Tapi mereka buat malapetaka, kena hantar pergi di pulau. Bukit Malut. Bukit Malut dah jadi tempat mereka dah. Jadi hak mana duk kecam tu, tolong baca bagi habis dulu. Tolong baca bagi habis. Pulau Basancar ni telah dibuat kajian. Start daripada 2017. Tuan-tuan tahu, pada tahun 2017 tu semua orang kecam. Dan semasa diluluskan pada tahun, pada Ogos 2019, dia diiktiraf sebagai, dipanggil sebagai, mana dia tu? Saya tukar nama bahasa Inggeris. Dipanggil sebagai logistik challenging dan diiktiraf bahawa selamat. Bukan tak selamat. Kalau tak selamat orang tak buat bangunan banyak-banyak tuan. 250 juta. Takkan nak pitak duit kat bangsa ni. 250 juta USD darat ngampat dua ada berapa? 250 juta 2468 800 juta dekat-dekat berapa tuan? Dekat-dekat 1 trilion, berlebih daripada kita punya hutang negara. Nak buat fasiliti kat depa ya. Sebab tu tuan-tuan kena tengok gambar hak saya bagi tu, tengok zoom berapa nilai projek yang dibuat tu. Nak bina tu, nak buat satu fasiliti kat depa ya, hampir-hampir dekat-dekat 1 trilion. Masuk Bukit Malut, pesta dadah. Ya betul lah. Geng Rohingya ni ganja. Depa nak steam 24 jam tuan. Depa tak mau buat kerja. Depa nak makanan sampai, depa nak semua sampai, segala minit sampai, depa steam dengan ganja. Macam tu yang berlaku di Bangladesh pun. Bila depa steam dengan ganja, nak darah orang boleh perogoi, bini orang boleh kacau. Ni bangsa ni tuan-tuan, daripada sejarah ni memang bangsa tak guna. Depa ni duduk dengan mujahidin pun depa lari. Depa duduk dengan mujahidin dah tahu nak syahid dah, depa lari. Depa lari minta perlindungan dengan kerajaan Buddha. Lepas tu bila kerajaan Buddha tolong depa tikam pula kerajaan Buddha. Bila British nak main, depa tikam pula. Mau orang tak marah kat depa. Lepas tu bila dah lah depa lari, Bangladesh terima depa ni. Di dalam United Nations dilaporkan oleh penulisan oleh Ahmad Foyes. Dikenali sebagai program sebagai dipanggil sebagai program pulang ke rumah. Bangladesh terima depa ni, suruh balik main di rumah, baliklah Bangladesh sebab depa rakyat Bangladesh. Pun depa buat taik. Kalau nak komen biar banyak membaca. Bilion. Silap. Bilion. Silap bilion. Dekat-dekat berapa? Dekat-dekat ni. Untuk nak bagi
nak bagi fasiliti pada mereka. Saya tak tahu tuan-tuan, bilion ke trilion. Saya bukan menteri kewangan. Saya bahagian computer science. Semua saya boleh terang pada tuan-tuan berapa kos dia. 280 juta USD darab 4. Berapa? Okey, sekejap tuan-tuan. Tuan-tuan tanya kalau soalan, nanti saya bagi tahu kenapa. Kenapa kita tak boleh? Kenapa kita tak boleh nak bagi kepada mereka fasiliti dan sebagainya? Tak tuan-tuan, Anwar Ibrahim yang duk sokong Rohingya ni tak ada masalah apa tuan-tuan. Di Malaysia kita tak terima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tak apa. Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri di Basanchar. Mereka terima. Bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri di Basanchar bersama menteri-menteri kabinet dia. Apa nama? Azhar saya nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Ahmad binti Haji Maidin. Apa benda tak nama? Dia jadi menteri kabinet. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Esok berpuasa dekat-dekat 500 bilion. Noh Ismail kata. Lah ni jemaah mereka kan. Jemaah mereka duduk duduk report Facebook saja. Geng-geng hak sokong depa lah. Depa sokong Rohingya, kita tak report Facebook depa. Kita tak kata apa pun, kita tak kacau pun Facebook depa. Tapi bila kita cerita tentang Pulau Basanchar, kita cerita tentang Pulau Panji, depa tak boleh, depa report habis semua saya kena hate speech. Hate speech kepala bapak depa, hate speech. Hate speech kepala bapak, hampa tu yang patut kena buang negara. Bukan kata report di Facebook, kena buang. Mengkhianat negara. Penuh report. Ni saya kena block sampai 13 hari bulan Mei. Tak boleh komen. Baru tu kata pak ni. Tak ada raja lain kira nak report. Awak takut sangat kah? Kalau kata hang betul, bukan report Facebook. Kalau hang betul, hang terangkan sebut nama Muhammad Syafiq Abdul Halim tipu berkenaan dengan Pulau Basanchar. Tiada laporan yang mengatakan pulau tu selamat. Buktikan macam tu. Ni tak ada duk main report. Duk main report Facebook. Apalah benda. Presiden NGO Cak Cibuk. Nama je Presiden NGO hebat. Tapi tak ada value. Ajak semua ahli NGO kita pakai report FB Muhammad Syafiq supaya orang ramai tak boleh tahu tentang apa yang dia post. Tak ada niti orang kata. Budaya tak hidung masin. Budaya tak hidung masin. Depa bukan apa tuan-tuan. Depa nak lindung Rohingya ni bukan apa tuan-tuan. Bila depa buka syarikat, puak-puak ni buka syarikat tuan-tuan. Buka kawash, buka macam-macam. Jadi depa bagi puak Rohingya ni makan, bagi rumah, hampa kerja, gaji tak payah bayar. Depa duk ambil keuntungan atas orang. Sebab tu depa duk lindung puak-puak Rohingya ni. Depa duk lindung. Sebab apa? Lagi kalau Rohingya balik, tak ada lah pekerja tanpa gaji. Tak ada lah pekerja tanpa gaji. Itu je tuan-tuan. Presiden-presiden NGO mangkak buih ni. Itu je. Depa suruh mai kerja di restoran depa. Kerja, semua kerja dengan depa lah. Kerja dengan depa, gaji tak ada. Buat jadi kontraktor buat rumah untuk depa, gaji tak ada. Depa bagi makan, bagi tempat tinggal je. Untung kat depa. Sebab tu depa, bila kita sebut tentang benda ni, depa marah. Depa marah. Orang-orang macam ni tuan-tuan, patut hantar depa pi kat pulau tu sekali. Sebab apa? Depa sanggup menggadai maruah Melayu, depa sanggup menggadai usaha nenek moyang, depa sanggup menggadai negara bangsa demi untuk kesenangan depa. Depa demi untuk kesenangan depa. Biar suatu hari nanti sila hiburan Rohingya pi rogol anak perempuan dia, Rohingya pi tidur dengan bini dia, baru dia tahu. Orang-orang macam ni pi hantar pi duduk di pulau tu sekali dengan Rohingya, baru dia tahu. Itu ya tuan-tuan. Nyanduk bela ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kaji, nyanduk bela ni haduk komen dengan saya tadi. Masuk dalam Facebook komen. Saya tengok orang Rohingya ni basuh kereta elok ya.
Memang masuk kereta elok. Hang buka kedai car wash. Hang buka car wash, Rohingya ni gaji pun hang tak bayar. Kerja dengan hang, duduk hang bagi rumah satu. Kan? Bagi rumah satu, duduk dalam taman orang sampai kotak taman orang, bayar kerja dengan hang, gaji tak bayar untuk kesenangan diri hang. Lepas tu hang pujilah Rohingya ni. Lain kali semua Rohingya 200,000 ni pergi longgok dalam kampung hang. Baru betul jangan duduk main longgok dalam kampung orang lain. Rohingya tak boleh terima gaji sebab mereka ada allowance UNHCR. Untung geng-geng ni duk ambil kesempatan kata lah. Patutnya NGO ni tuan-tuan hantar pi mereka sekali duduk di pulau tu. Bagi mereka jadi menteri kabinet. Bagi mereka jadi menteri kabinet Rohingya. Baru mereka tahu. Tak pun bagi hantar mereka pergi di Dhaka, Bangladesh. Buat semua ya. Jumpa ni tuan-tuan tampak ya. Tampak. Sebab mereka ni telah pun menghina pengorbanan nenek moyang kita. Saya nak cerita pada tuan-tuan. Sikit sebelum saya masuk tentang ni. Masa kita berjuang untuk dapat kemerdekaan tanah kita, kena faham tuan-tuan. Tuan-tuan baca sejarah Melayu. Mana negara hak tolong orang Melayu pada waktu tu? Mana negara hak tolong orang Melayu? Kita dijajah daripada kurun ke-15, kejatuhan kota Melaka. Tuan-tuan baca dalam The Seize and the Capture of Melaka. Yang dikeluarkan di Amsterdam. Dalam kes perbicaraan Van Diemen dengan Minnie William Cetakoki. Siapa yang tolong? Siapa yang tolong? Mereka rampas tanah kita. Filipin ambil tanah kita. Itu di bawah kerajaan Melayu, Kesultanan Melayu. Mereka ambil tanah kita semua. Siapa yang tolong kita pada waktu tu? Tak ada siapa. Lepas kita kena dijajah dengan British. Kan? Gustavo Baron Overbeck datang pula. Belanda. Kan? Tu di Sabah tersebut Gustavo pula dah. Belanda datang, DOS datang. Siapa yang tolong kita? Siapa yang tolong kita berjuang? Tak ada siapa tolong kita. Oh, satgi geng-geng hak puji Rohingya ni duk kata lah waktu tu United Nation tak ada, pala bana apa lah. Tak kira lah United Nation ada ke tak ada. Pada waktu tu negara Islam ada tak? Siapa yang tolong kita? Tak ada siapa tolong kita. Kita berjuang. Nenek moyang kita berjuang. Pada British mai masuk ke dalam negara kita, siapa yang tolong kita tuan-tuan? Masa berlakunya komunis SG, siapa yang tolong kita? Masa Jepun serang Malaya, siapa yang tolong kita? Kita berjuang di atas tanah sendiri untuk dapat kemerdekaan tanah untuk cucu cicit kita. Tapi mereka tak mau berjuang. Mereka tak mau berjuang. Kalau kata Rakhine tu betul tanah mereka, mereka pun tahu Rakhine tu bukan tanah mereka. Sebab tu mereka lari keluar. Burma takkan bagi pengiktirafan ke atas mereka. Sebab mereka pengkhianat kepada kerajaan Burma. Myanmar takkan bagi pengiktirafan ke atas mereka. Tak payah mimpi lah. 30 tahun, 40 tahun mereka kata nak buat surat supaya dunia memandang. Dunia dah buat kajian dah. Memang bukan tanah mereka. Sebab tu dia panggil sebagai program untuk return home. Balik ke rumah untuk pergi ke Bangladesh. Tak payah duduk bermimpi lah untuk dapat balik tanah mereka di Myanmar tu. Takkan dapat balik. Memang Myanmar takkan bagi. Sebab mereka bukan etnik salah silah keturunan Myanmar. Boleh tahu berapa allowance yang mereka dapat? Tak kira lah allowance mereka dapat. Mereka dapat macam-macam peruntukan lah. NGO kebangang lah nak pergi bagi kat mereka. Beras sampai boleh longgok. Menega balik lah tuan-tuan. Sangkut-sangkut ni kena report kan? Confirm. Puak-puak gila ni, gila Rohingya. Puak gila Rohingya. Saya ni live saya terang pasal pulau-pulau bahasa Encar ni. Lepas ni saya tak buat dah duk terang. Orang kata apa buat semak. Buat semak ni saya duk kena report dengan mereka banyak. Lepas ni kita akan turun untuk lawan dengan mereka ni. Hampa ni naik kaduk naik junjung. Okey tuan-tuan, ni kita bagi daripada segi perundangan pula. Saat saya tengah loading. Waktu komunis negara Commonwealth tolong Malaysia. Tu hak kena kejam dalam kampung tu. Kan? Hak kena kejam dalam kampung tu siapa? Tolong tuan-tuan, orang Melayu berjuang di atas tanah sendiri. Kan? Pasal Malaysia ni tak payah duk cerita dengan saya lah. Saya dah baca habis dah. Kan? Tak payah duk cerita lah. Memang kita minta pertolongan daripada mereka. Mereka tolong untuk apa? Untuk mereka dapat kedudukan di atas tanah Melayu semula. Selepas perjanjian 1948 yang dibuat oleh King George. Sebab tu mereka tolong. Lepas tu kita lawan tak? Kita lawan kalau tidak Tunku tak pergilah ke London.
Awak Tunku pergi ke London, Tunku telefon ke kapal terbang, hello saya nak terbang pergi London. Cuba baca Tunku Abdul Rahman terbang pergi London macam mana. Kena baca lah dalam akid negara baru tahu memang negara Commonwealth turun. Tunku Abdul Rahman kumpul duit orang kampung dengan barang emas orang kampung untuk terbang ke London berjumpa dengan Lord Lennox Bourke untuk buat perjanjian kemerdekaan. Hampa tahu tak? Lepas tu tertubuhnya Suruhanjaya Reid. Tertubuhnya Suruhanjaya Reid 183 referendum seluruh Malaysia dan 83 sidang. Siapa yang tolong pada waktu tu? Bagi dana. British kata, okey Tunku, ambil duit ni untuk kami bagi kepada hang kemerdekaan. British tak mau bagi kemerdekaan. Kalau British nak bagi kemerdekaan, macam mana boleh tertubuhnya Malayan Union? Mereka tak mau bagi kemerdekaan selepas Jepun keluar. Kita berjuang pada waktu tu, orang Melayu berjuang. Sebab itu tertubuhnya Parti UMNO, United Nation, United Malay, organisation untuk lawan dengan Malayan Union. Untuk dapatkan kemerdekaan tanah Melayu. Sebab tu kena tahu. Jangan nak main sembang negara Commonwealth tolong tak tolong apa segala ni. Depa nak tolong apa bendanya, depa nak tanah ni. Depa nak jajah, depa masih lagi nak jajah. Tunku pergi ke London dengan sumbangan orang Malaysia, bukan sumbangan. Pengorbanan. Bukan sumbangan. Tunku bukan pergi dengan sumbangan, tapi pengorbanan seluruh orang Melayu pada ketika itu. Menggadaikan tanah, menggadaikan barang kemas, menggadaikan wang ringgit untuk bagi Tunku pergi ke London. Bukan orang sumbang duit macam zaman sekarang. Apa Tunku abang? Okey, tabung infak. Tabung infak kepala jadah, tabung infak. Kan? Mana ada pada waktu itu semangat-semangat orang Melayu berkorban. Berkorban segala-galanya untuk mendapatkan kemerdekaan. Tiba-tiba boleh kat Rohingya. Tiba-tiba boleh kat Rohingya. Kedah lagi teruk tuan-tuan. Hak mereka duduk monopoli di Kedah, duduk di Langkawi. Berapa ribu orang pejuang mati masa nak pertahankan kota Al-Ustaz. Tuan-tuan pergi baca lah sejarah perang di antara Raja Ligo dengan Sultan Kedah, Sultan Ahmad Tajuddin. Berapa ramai orang Kedah yang mati nak pertahankan negeri Kedah. Tiba-tiba mereka main duduk di Pulau Langkawi, mereka buat macam pulau mereka. Kepada otak mereka. Okey. Tuan-tuan boleh baca dalam page saya. Dalam page saya berkenaan dengan tolak kemasukan etnik Rohingya, kerajaan perlu tegas demi anak bangsa. Dekat sini saya ada bagi. Jadi saya baca balik. Saya baca balik. Saya baca balik siapa yang baru masuk ni. Untuk pengetahuan umum, negara Malaysia tidak pernah meratifikasi apa-apa konvensyen berkaitan dengan pelarian ataupun refugee 1951 di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ataupun Protokol 1967 bagi membantu pelarian dalam bidang kesihatan, pendidikan, latihan vokasional maupun pekerjaan. Belum ada sebarang undang-undang atau mekanisme yang diwujudkan secara sah bagi tujuan tersebut. Oleh yang demikian, mengikut Akta Immigration, pelarian dianggap pendatang tanpa izin dan boleh ditangkap serta dihantar pulang ke negara asal. Malaysia tak pernah ratify. Tak ada undang-undang di Malaysia untuk melindungi pelarian. Undang-undang di Malaysia, takrifan bagi pelarian adalah pendatang tanpa izin. Boleh ditangkap di bawah Akta Immigration dan dihantar pulang ke negara asal. Sebab kita tak ratify apa-apa konvensyen berkenaan dengan pelarian pada tahun 1951 dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ataupun kita tak pernah bersetuju dengan Protokol 1967. Okey. Saya sambung lagi. Dalam kes etnik Rohingya, kemasukan lebih ramai pelarian ke negara ini bukan lagi untuk mendapat perlindungan, akan tetapi menjadikan negara Malaysia sebagai tempat tinggal tetap mereka, di mana dapat dibuktikan melalui adanya sindiket penyelundupan migran sebagaimana yang dilaporkan oleh Tan Sri Hamid Badur, Ketua Polis Negara pada 31 hari bulan Januari tahun 2020. Mereka mampu membayar kepada sindiket-sindiket ini sekitar ringgit Malaysia 1,300 dan ringgit Malaysia 1,800 setiap seorang bagi menyeludup mereka ke dalam negara Malaysia.
Selain itu, ramai di antara etnik Rohingya yang memegang kad UNHCR melakukan penyalahgunaan bagi tujuan aktiviti yang tidak memoral dan menyalahi undang-undang yang menyusahkan penduduk tempatan serta menjurus kepada kenaikan indeks jenayah negara. Sehingga kini hari, menerusi laporan akhbar, ramai di antara mereka di bawah didakwa di bawah Akta Pemedangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran (ATISOM), Akta Immigration 1959 dan 1963, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Maknanya tuan-tuan, menerusi laporan-laporan akhbar, menerusi laporan-laporan akhbar sebagaimana yang disebut oleh Tan Sri KPN kita, mereka ni masuk bukan untuk nak dapat perlindungan lagi dah. Kerana mereka mampu bayar kepada ejen-ejen ataupun sindiket-sindiket untuk mengeluarkan kad UNHCR untuk masuk ke dalam negara Malaysia daripada nilai RM1,300 hingga ke RM1,800. Benda ni ada dalam akhbar, tapi tuan-tuan tak baca. Ada dalam akhbar. Dan juga tuan-tuan, dalam kes-kes jenayah di dalam negara kita, tuan-tuan, belum ada lagi bangsa Palestin ataupun belum ada lagi bangsa bangsa Syria yang mana melakukan jenayah sebagaimana yang dibuat oleh Rohingya. Kalau tuan-tuan tengok yang saya buat ni, saya berdasarkan analitik yang mana mereka ini, rata-rata mereka ini ditangkap di bawah ATISOM, penyeludupan, dan juga mereka ni ditangkap di bawah Akta Immigration dan juga Akta Pasport serta Peraturan-Peraturan Immigration 1963 kerana langgar penyalahgunaan UNHCR. Ini adalah apa yang berlaku dalam negara kita. Dan rata-rata di antara mereka melakukan kegiatan jenayah tetapi tidak dapat diambil tindakan kerana mereka ni memegang kad UNHCR. Mereka buat pelbagai jenayah, menceroboh kawasan, menceroboh perkuburan. Kalau tuan-tuan tengok laporan yang terbaru, kini hari mereka menceroboh kawasan perkuburan di Malut Langkawi. Mereka menceroboh kampung-kampung dan juga perkebun-perkebun, hasil-hasil kebun orang Melayu. Mereka ini ibarat parasit di dalam negara kita yang menindas orang Melayu di dalam negara kita. Lepas tu tuan-tuan, saya sambung lagi penulisan saya. Kita tidak boleh menanggung beban implikasi daripada negara Myanmar hingga menimbulkan beban huru-hara serta mewujudkan pelbagai krisis kepada negara kita hingga menafikan hak rakyat Malaysia sendiri. Lambakan rakyat mereka di sini menjadi masalah setempat yang merisaukan rata-rata rakyat Malaysia. Wujud juga kebimbangan yang besar jika ada antara mereka yang lari dan berselindung di Malaysia bagi merancang untuk memulakan gerakan militan kepada negara ini atau Myanmar sendiri. Sebab itu kerajaan perlu memandang serius perkara ini selain daripada pelanggaran pelbagai undang-undang yang dibuat oleh etnik ini. Ini ada masuk dalam sidang parlimen yang diutarakan oleh Hishamuddin Tun Hussein, di mana disebut di situ bahawa menimbulkan kerisauan beliau bahawa sekiranya kita menerima ramai etnik Rohingya, kita tak tahu sama ada mereka datang di sini untuk berselindung ataupun mereka merancang untuk memulakan militan untuk menimbulkan jenayah di dalam negara ataupun untuk repay back apa yang berlaku dekat Myanmar. Sebab perkara ini telah pun berlaku di Bangladesh. Apabila mereka menubuhkan satu kumpulan militan di Bangladesh yang menyerang penduduk setempat. Itu kita kena tahu sebab ini adalah apa yang berlaku di Bangladesh. Jadi saya sebut di sini akhir kata harus diingatkan angka kadar kemiskinan rasmi di Malaysia juga yang terdiri dari rakyat Malaysia sendiri. Ada penduduk luar bandar yang belum mendapat sistem pendidikan yang baik. Masih ramai lagi graduan universiti dan rakyat kebiasaan yang tidak mempunyai kerja kerana peluang pekerjaan dimonopoli oleh warga asing. Kerajaan harus melihat kemiskinan ini dari pelbagai sudut, iaitu pendapatan, akses kepada pendidikan, kesihatan dan sebagainya secara lebih menyeluruh dan terperinci. Memfokuskan kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu dari mengambil tahu berkenaan dengan negara jiran yang akhirnya membebankan. Selain itu, tindakan kerajaan menolak kemasukan kapal yang membawa kira-kira 200 orang Rohingya adalah langkah terbaik di saat kita menghadapi pandemik COVID-19, di mana kebimbangan etnik ini berkemungkinan membawa wabak tersebut dan menjadi kluster penambahan kes di dalam negara ini. Saya mengesyorkan selepas ini kerajaan mengambil langkah serius menyekat kemasukan etnik mereka dan mengambil kata putus untuk menghantar mereka pulang ke negara asal, di mana tiada sebarang peruntukan undang-undang yang membenarkan kemasukan mereka ke dalam negara ini secara sah.
Jadi di situ tuan-tuan, kita kena tahu apa yang dituntut oleh Rohingya kini hari adalah masalah rata-ratanya dihadapi oleh orang Melayu. Rata-ratanya dihadapi oleh rakyat Malaysia, di mana mereka meminta sistem pendidikan. Hingga ke hari ini, bangsa India masih lagi memohon untuk menambahkan sekolah Tamil, di mana kurangnya sekolah Tamil untuk menampung bangsa India. Dan hingga kini hari, Bumiputera dan orang Melayu yang mana sistem pendidikan tidak sempurna sebagaimana di hutan-hutan di kawasan luar bandar, di Perak, di Kelantan, di Sabah dan Sarawak, yang mana mereka terpaksa melintasi sungai, mereka terpaksa mendaki bukit dan gunung untuk pergi ke sekolah. Bagaimana yang dituntut oleh Rohingya untuk mereka masuk ke diberi sistem pendidikan khusus kepada mereka, ini dihadapi oleh orang Bumiputera dan rakyat Malaysia sendiri, orang Melayu, yang mana kita sendiri pun tidak dapat daripada segi pendidikan yang kita terpaksa untuk baik menaik tarafkan sistem pendidikan dalam negara kita yang memfokuskan rakyat kita sendiri. Lepas tu mereka minta apa lagi? Mereka minta yang keduanya, mereka minta adalah untuk pelindungan insurans dan gaji. Tuan-tuan, hari ni ramai rakyat Malaysia yang belum dapat insurans pun. Yang tak ada insurans pun ada. Dan juga ramai orang Malaysia hari ni yang tidak bekerja. Bagaimana kerajaan untuk menawar kepada mereka satu surat. Mereka minta satu surat pengesahan untuk mengiktiraf mereka secara sama rata sebagai penduduk di Malaysia. Supaya mereka dapat bekerja. Tuan-tuan, hari ni kita menghadapi inflasi yang tinggi, kemiskinan yang tinggi, di mana ramai lagi orang Malaysia yang tidak dapat bekerja kerana dimonopoli oleh warga asing. Orang Malaysia sendiri tak ada kerja. Berapa ramai graduan universiti yang tidak dapat bekerja kerana sektor kilang-kilang dimonopoli oleh warga asing. Ramai lagi orang-orang kampung yang tak kerja sebab dimonopoli oleh warga asing. Jadi kita tengok apa yang mereka minta tu semuanya kena fokus pada rakyat Malaysia. Itu yang saya sebut dalam penulisan saya. Yang ketiganya, dia minta perlindungan kesihatan. Tuan-tuan, kita sendiri pun banyak yang tak cukup. Mereka minta perlindungan kesihatan khusus untuk mereka. Dalam surat dia tulis, takut pelarian tu datang ke sini mati dan sebagainya. Minta perlindungan yang khusus untuk mereka, yang sama dengan rakyat Malaysia. Bolehkah kita bagi macam tu kepada mereka? Rakyat kita sendiri pun tak dapat macam tu. Masih ada lagi ramai orang stroke, orang susah yang duduk di rumah yang tak ada perlindungan apa-apa pun. Sebagai contoh, apa kes yang berlaku bila Abid Liu datang melawat di Kedah. Tuan-tuan kena tahu benda ni semua. Sebab itulah saya kata kita kena fokus kepada untuk rakyat Malaysia itu sendiri. Sebab mereka ni dah terlampau ramai dekat dalam negara kita. Itu yang tuan-tuan kena tahu. Dan saya tak rasa apa. Sebab tuan-tuan troll pun, tuan-tuan tak ada satu base fakta yang boleh menyebabkan mereka duduk di sini. Mereka dah ada tempat, mereka dah ada pulau. Pulau itu diiktiraf selamat, dah ada infra, dah ada segala maknanet. Kenapa mereka tak nak pergi ke situ? Kerana mereka nak menunggu negara ketiga mengiktiraf mereka sebagai rakyat. Dan nampak hari ini Ketua Rohingya mengharapkan Malaysia mengiktiraf mereka sebagai rakyat di sini. Sebab apa tuan-tuan? Dalam inbox saya semalam, ada di antara mereka inbox saya mengatakan mereka bandingkan di antara mereka dengan bangsa India dengan bangsa Cina. Mereka kata apa bezanya di antara bangsa Rohingya dengan Cina dengan India? Mereka juga datang daripada daripada negara asing dan datang ke Malaysia, mereka mendapat kerakyatan. Tuan-tuan, bangsa India dengan Cina berjuang nak dalam kemerdekaan. Siapa Tuan-Tan Cik Lok cerita kat orang Rohingya? Siapa John Elias TV? Orang Cina dengan India berjuang semasa kemerdekaan pilihan raya yang pertama pada 1952, membentuk MIC dan MCA, bergabung dengan United Malay Organisation UMNO dan juga PAS, membentuk orang panggil Parti Perikatan, dan juga memenangi pilihan raya yang pertama untuk memohon kepada kemerdekaan negara pada tahun 1952. Mana sama dengan bangsa Rohingya? Mana sama dengan bangsa Rohingya? Orang Cina dengan India datang ke tanah Melayu pada asalnya dibawa oleh British. Mereka ini menjadi buruh paksa. Mereka yang membina bangunan-bangunan, lombong biji timah, rel kereta api. Mereka bersama. Sebab itu apabila nak mereka, kita menawarkan mereka untuk jadi satu keluarga. Kita menganggap mereka sebagai satu keluarga.
Tetapi mereka menjadi second cluster citizen ataupun dipanggil sebagai rakyat naturalisasi. Disebabkan mereka bersama dengan kita dalam perjuangan. Walaupun di akhir-akhirnya, sebab tu mereka tak dapat rakyat kepada raja. Mereka dapat rakyat naturalisasi sebab mereka berjuang tapi last. Ini tak ada apa-apa. Hang tiba-tiba main di Malaysia, hang nak claim dapat sama rata. Hang nak claim hang sama dengan bangsa India dengan bangsa Cina. Kepala otak hang. Kepala otak dan NGO yang support mereka ni semuanya bodoh dan bangang. Hari ni saya seru kepada tuan-tuan semua, orang Malaysia kena bangkit menentang. Kena bangkit menentang kerana mereka ini menunggang agama. Menunggang agama bagi tujuan memonopoli hak orang Melayu dan Bumi Putera di tanah sendiri. Mereka nak import lagi ramai masuk. Dekat Bangladesh ada lagi 1 juta. Tuan-tuan bayangkan kalau mai semua. Dekat Bangladesh, kerajaan Bangladesh kata kalau mereka tak mau pindah pergi dekat Pulau Basinchar, mereka kena keluar dari Bangladesh. Mereka nak pergi ke mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok Presiden Rohingya Malaysia, saya mengharapkan kerajaan Malaysia untuk budi bicara memandang ke atas Rohingya. Hari ini diorang minta untuk tubuh pasukan bola, nampak sangat mereka dah memandang bahawa negara Malaysia ini akan mengiktiraf mereka sebagai rakyat rakyat dalam negara. Nampak sangat. Mereka minta macam-macam. Mereka minta sistem pendidikan. Mereka minta pelindungan kesihatan. Mereka minta pengiktirafan daripada segi dokumen yang mengiktiraf mereka sebagai rakyat Malaysia. Mereka minta untuk masuk ni tuan-tuan. Tuan-tuan, bangsa India dengan Cina pun tak ada satu tim bola mereka sendiri. Kalau bangsa India nak main bola, mereka akan masuk dalam tim bersama dengan orang Melayu. Kalau orang Cina nak main bola, mereka akan masuk dalam tim yang bersama dengan orang Melayu. Tapi bangsa... Tuan-tuan pernah dengar tak? Satu tim. Mereka duk main miss call pula. Nama Isa lama ni, orang Rohingya ni. Mereka duk main miss call pula. Mereka nak buat satu tim. Satu tim bola. Untuk masuk dalam Liga Malaysia. Tim Rohingya FC. Tuan-tuan pernah dengar tak tim Cina FC? Pernah dengar tak tim India FC? Tim Iban FC? Tim Kadazan FC? Tim Murud FC? Ada tak? Mereka ni siapa yang special sangat nak pergi buat Rohingya FC ni untuk masuk dalam Liga Malaysia? Kaum Bumi Putera dan Cina pun dengan India pun masuk duduk dalam satu tim. Kalau kata dia main dalam tim Negeri Kedah, dia main dalam tim Negeri Kedah. Kalau dia main dalam tim Perak, dia main dalam tim Perak. Dia main bersama-sama. Mana ada satu tim bangsa? Mana ada satu tim bangsa? Tengok, budaya mereka ini akan bawa satu budaya yang tak cantik dalam negara kita. Mereka duk miss call saya. Sebab tu kacau live. Mereka duk miss call saya. Isa Samad. Lepas tu nama apa? Nama macam-macam lah. Isa Samad berada. Isa apa benda. Tadi nama tu semua nama-nama orang Rohingya lah. Ya betul. Tim Rohingya FC. Tim Rohingya FC nak masuk dalam Liga Malaysia. Tuan-tuan tak dengar tuan-tuan ni? Tuan-tuan tak dengar apa ya? Betul Rohingya ni penipu besar seperti Israel. Kawan-kawan sila baca kecelakaan yang mereka lakukan di Myanmar. Kenapa mereka dibenci di sana? Mereka dibenci sebab mereka buat perjanjian dengan British. Mereka buat perjanjian dengan British. Sebab tu mereka pergi pinjam. Bagi nombor phone suka miss call tu. Suka miss call tu aku nak tulis kat jamban Petronas lah. Boleh-boleh tak kita bagi. Tolong dedahkan nombor handphone pendatang haram Rohingya tu. Nanti kita bagi. Mereka duk miss call ni. Saya tahu lah semua nama mereka ni. Mereka takut. Tuan-tuan tengok Facebook saya kena block. Sampai 13 hari bulan Mei. Dan post-post yang berkaitan dengan pulau tu, mereka buat report. Mereka buat report supaya orang Melayu tak boleh tahu pasal pulau tu. Mereka tahu sebab kita ramai orang tak tahu pasal pulau tu. Sebab tak sampai ke dalam negara Malaysia. Jadi mereka takut. Mereka report. Mereka report. Mereka ingat mereka boleh report page. Dekat akaun boleh report. Tak ada masalah apa. Tapi dekat page, dia takkan hilang. Dekat page takkan hilang. Hang report lah 16 juta kali pun. Dia takkan hilang. Dekat akaun dia akan hilang. Mereka punya takut. Mereka punya takut sebab apa? Takut kita sebut tentang pulau Basanchar ni.
Jadi tuan-tuan, selepas PKP tuan-tuan, saya seru semua rakyat Malaysia, Bumi Putera, Melayu, Cina dan India, kita bangkit untuk kita tentang bangsa ni. Kita bukan tentang bangsa ni saja, kita tentang sekali dengan orang hak backup depa, suruh hantar pergi ke Pulau Basancar tu. Nak backup depa sangat, nak duduk, sayang dan kasih kepada mereka, pergi duduk di sana. Macam ada seorang pakcik tu kata, elok yang mana kahwin dengan Rohingya ni pergi duduk dengan pulau tu. Betul, boleh honeymoon di sana. Tak pergi honeymoon, nak buat tim bola kena ada duit banyak. Tapi duk minta bantuan kat kerajaan Malaysia. Betul, mereka duit memang banyak. Kalau mereka tak ada duit tuan-tuan, mana mungkin KPN laporkan mereka bayar kepada sindiket RM1,200 hingga ke RM1,500 untuk mereka masuk ke dalam negara Malaysia. Untuk dapatkan kad UNCR, mereka kena bayar lagi RM15,000. Mereka ambil duit mana tuan? Mereka ambil duit mana? Mereka ni memang ada duit. Ya, hantar dengan NGO sekali. Lepas PKP kita turun ramai-ramai. Boleh dekat parlimen kita pergi. Ada sikit pun dah pening kepala. Lagi sekarang dah ramai. 150,000 bukan 150,000. 250,000. Law ni mereka tengah duk berusaha untuk bagi masuk 5 biji kapal. 2 biji tak lepas. Mereka duk kecam kerajaan Malaysia lah ni. Berani mereka kecam. Tuan-tuan pergi dekat dalam Facebook. Apa nama ni. Dia punya presiden dia tu. Duk kecam lah ni kerajaan Malaysia supaya membenarkan 5 biji kapal lagi untuk masuk. Hebat. 5 biji kapal lagi. Palestin pun baik dengan Yahudi pun negara kena rampas dengan Israel. Lepas PKP kita akan melalui krisis makanan. Bagaimana kita nak tanggung mereka yang pemalas ni? Tahu tak apa? Mereka malas tuan. Sebab tu saya kata mereka ni pemalas di dunia. Sebab saya dah baca dah. Saya dah baca semua. Saya dah baca semua. Tuan-tuan baca di sini penulisan yang dikeluarkan oleh United Nations oleh Ahmad Forrest. Dia kata apa? Tidak ada yang yang sanggup untuk menyahut tawaran pemerintah Bangladesh untuk penyelesaian Basancar. Mereka tak mau pi. Mereka pulau tu dah habis 250 juta. Infra semua cukup, mereka tak mau pi. Tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan lah. Hak mana bodoh-bodoh ni. Haduk kata pulau tu pulau ni. Apa segala enek. Kalau aku pun aku tak mau pi dan segalanya. Tuan-tuan. Tuan-tuan baca sejarah Pulau Panyi. Saya tak cerita lagi kan. Ni live ni saya sebut. Tuan-tuan baca sejarah Pulau Panyi. Pulau Panyi ataupun dikenali sebagai Kok Panyi. Bukan Panji. Panyi. Koh Panyi. Dalam bahasa Thailand. Dia bukan bermaksud Panji. Koh Panyi. Di dalam wilayah Panga, Thailand. Kalau tuan-tuan baca sejarah dia tuan-tuan, pada kurun ke-18, kerajaan Siam pun buat sama macam Myanmar. Mereka kata, orang selain daripada bangsa Siam, kami takkan bagi duduk di atas tanah kami. Kebetulan pada waktu itu kaum itu adalah orang Islam yang asalnya daripada tanah Jawa. Mereka ni kaum nomad yang pindah randah. Nomad ni pindah randah lah. Jadi kerajaan Siam halau mereka. Itu sejarah dia. Kerajaan Siam, Raja Siam pada kurun ke-18 halau mereka. Halau mereka pitang pulau ni. Tuan-tuan tahu pulau ni ada apa? Pulau ni pulau batu. Tak ada apa pun. Pulau ni pulau yang keseluruhannya adalah batu. Tanah tak banyak. Tuan-tuan tahu mereka buat macam mana? Mereka tidak dapat sebarang bantuan daripada kerajaan Siam. Tak dapat apa. Mereka pergi dengan perahu pada waktu tu tak silap saya sebelum tu tak sampai 30 keluarga pada mula-mula mereka sampai. Benda pertama mereka bina masjid, mereka duduk dalam masjid tu. Lepas tu mereka tanam bakau kat tengah laut untuk sampai ke hari ni tak ada tembok. Tak ada tembok macam mana dibina dekat pulau Basancar ni. Sehingga ke hari ni Pulau Panyi ni tak ada tembok pemecah ombak. Mereka boleh bina tuan-tuan. Rumah duduk atas yak. Rumah duduk atas yak bukannya rumah duduk atas pulau. Rumah duduk atas yak. Mereka kehidupan mereka di atas yak. Bila mati saja boleh duduk atas tanah. Yang ada atas tanah tu hanyalah tumbuh-tumbuhan untuk bercucuk tanam, kubur dan juga masjid. Hak lain tak boleh duduk atas tanah. Semua kena duduk atas yak. Sebab apa? Tak cukup space. Semua tuan-tuan, rumah, supermarket, segala mak nenek, sekolah depa bina. Sehingga mereka ini pada kurun ke-19 apabila dijumpai oleh Amerika Syarikat, mereka mengiktiraf bangsa yang duduk di Pulau Panyi ni, bangsa Melayu Jawa ni, mereka iktiraf sebagai mereka ini adalah sebagai the amazing race. Bangsa yang hebat. Diiktiraf. Sehingga ke hari ni tuan-tuan, pulau yang tak ada apa itu menjadi satu pulau tumpuan pelancong.
di Thailand. Salah satu daripada pulau tumpuan pelancong. Tuan-tuan baca tentang sejarah Pulau Panyi. Mereka tak ada penyediaan apa. Mereka punya kreatif. Mereka boleh buat rumah dekat atas hayak. Mereka ada beli satu batu. Batu ni dia duduk atas hayak, dia terapung. Dia duduk macam tu. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau kena ombak besar, tak kelai rumah mereka. Tak tenggelam mereka dalam laut. Tuan-tuan pergi tengok Pulau Panyi. Kenapa mereka boleh hidup? Sebab mereka nak ikhtiar untuk hidup. Sebab mereka bersyukur walaupun Raja Siam bagi kepada mereka pulau kecil gila. Pulau yang dibagi kepada rakyat Rohingya ni sama besar dengan Putrajaya. Sama besar dengan Labuan. Yang dapat dekat Pulau Panyi ni kecil ya tuan-tuan. Boleh tampung 360 keluarga ya. Tapi mereka boleh hidup. Mereka boleh hidup. Sebab mereka bersyukur walaupun kecil mereka bersyukur. Bila mereka bersyukur, kan, Tuhan bagilah pada mereka pemikiran untuk mereka buat. Mereka buat sistem perairan sendiri. Tuan-tuan bayangkan mana ada sistem perairan masa mereka kena halau. Takkan mereka minum air laut. Mereka buat sistem perairan sendiri untuk ni. Mereka buat sistem jalan raya sendiri. Semua mereka buat sendiri tanpa bantuan. Ejaan apa Syafiq? Ambil dekat page saya. Saya cerita tentang Pulau Panyi tu. Ambil kat page dia. Mereka semua ada. Semua tak dapat apa. Yang Rohingya ni semua dapat. Bangunan semua siap dah. Tunggu masuk je. Tapi tak mau masuk. Kali ni kita kena desak mereka. Desak kerajaan untuk hantar pergi pulau tu. Tak kira lah macam mana keadaan sekalipun. Hampa kena pergi juga kat pulau tu. Kan? Koh Panyi. Pulau tu. Habis corona kita turun. Ya Wisyong. Zuhur Okey tuan-tuan, tak apa dah sampai zuhur Okey tuan-tuan, setakat tu saja kan. Jangan nak kecam, jangan apa, pastikan ilmu ada dulu sebelum kecam. Kalau ilmu tak ada, susah nak kecam. Kan? Ini pasal sejarah salah silah Rohingya. Hebat kata Rohingya ni depa tak dapat tempat di Myanmar. Depa bukan rakyat Myanmar. Memanglah Myanmar tak mau depa. Kena faham juga. Kan? Okey tuan-tuan, setakat saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.